dah cakap, dalam realiti sekarang ni, waktu orang susah PKP ni, ada juga macam-macam orang nak menguji kesabaran kita, iaitu melalui scammers ini. Lagi-lagi scammer moden macam ni lah. Tapi kita nak bersama dengan orang yang akan memberikan pencerahan dan penerangan yang lebih lanjut tentang scammer yang moden ini. Bersama di talian kita iaitu Encik Zamri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang merupakan Ketua Cawangan Utama Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit Kuala Lumpur ataupun AKPK. Okey, Encik Zamri. Betul. Mula sekali kita nak bertanya lah. Banyak tak kes scammer yang berlaku sepanjang PKP dan PKPB ni yang dapat dikesan oleh AKPK sekarang? Cik Zamri, dengar tak soalan kami? Okey, terima kasih Cik Aziz Anwar. Memang sejak keluar dengar soalan. Hello. Ya, boleh. Silakan Cik Zamri jawab soalan tadi. Memang sekarang ni sejak ada PKP. Okey, sejak PKP ni memang kita banyak terima aduan-aduan tentang scammer-scammers ni. Dan dulu pun kita ada scammer-scammers yang kita panggil Macau scam dan juga penipuan pinjaman peribadi dan sebagainya. Yang saya rasa yang terbaru sekarang adalah yang sejak PKP, sejak government announce bantuan pandemik COVID-19. Dan yang terbaru adalah scammer yang menggunakan laman sesawang Bank Negara Malaysia sendiri. Yang itu yang paling seriusnya. Di mana mereka-mereka ni mengambil kesempatan menggunakan link-link Bank Negara dan untuk menipu masa-masa mereka. Jadi bagi saya, benda-benda macam ni penonton ataupun individu tu kena alert. Kena betul-betul alert. Jangan masuk ke klik ke mana-mana link yang tidak patut dimasuklah. Contohnya macam dulu yang baru-baru ni adalah tentang Bank Negara, penipuan orang seseorang itu. Dan jangan sekali-sekali link ataupun like ataupun klik link-link yang tidak sepatutnya tu. Yang itu dia akan membuatkan kepada jadinya penipuan. Salah satu ataupun tips yang kita jangan terberdaya adalah salah satunya adalah jangan terberdaya dengan panggilan-panggilan daripada yang mengaku dia daripada polis lah, daripada mahkamah lah, daripada agensi kerajaan lain untuk mendapatkan detail-detail akaun kita. Especially kita punya account number, kita punya PIN number, yang itu yang membuatkan mereka tertipu. Dan bagi di AKPK pula, AKPK ni pun ada juga, boleh dikata bagi kita scammers lah. Sebab AKPK ni sebenarnya tidak pernah melantik apa-apa ejen atau pihak ketiga untuk memberi khidmat untuk AKPK. Ada juga individu tak bertanggungjawab ni mengaku dia tu ejen AKPK. Padahal kita adalah khidmatan kita adalah percuma. Ejen-ejen yang mengaku ejen AKPK ni, dia akan mengenakan bayaran terhadap khidmatan-khidmatan yang dikenakan. Cik Aziz, kalau nak tahu, dia punya charge bayaran tu bukan sikit-sikit tau. Berapa? Minimum pun 10%. 10% daripada total pinjaman yang tuan-tuan ada. Katalah Aziz ada total pinjaman. Ada kot total pinjaman RM200,000 Aziz. Kalau RM200,000, 10% tu RM10,000 you kena bayar. Ui, banyaknya. So saya ambil kesempatan di sini untuk mewawarkan lagi. Kita dah banyak wawarkan maklumat ni di media sosial kita, di laman sesawang kita. AKPK tidak pernah melantik pihak ketiga dan tidak mengenakan apa-apa bayaran untuk perkhidmatan AKPK. Yang itu kena di-alert lah. Saya rasa itulah salah satu scammers yang di AKPK ni. Dan ramai juga yang tertipu. Especially tengah-tengah PKP ni kan. Ramai orang yang tertekan dengan masalah kewangan kan. Itulah. Sebab pasal masalah kewangan, Cik Zamri, boleh tak nak tahu apakah jenis-jenis perkhidmatan yang disediakan oleh AKPK? Okey. AKPK, bukan PKP. Sorry. Biasa sangat PKP sekarang. Dia nama dekat-dekat tu. Okey. Kalau Cik Aziz, Cik Anwar tengok, kita nama kita AKPK, Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit. Nama kaunseling tu pun dah ada. That mean kita punya core service business ataupun services tu adalah kaunseling.
kaunseling kewangan. Nama kaunseling ini bunyi ganas lah, tapi sebenarnya dia adalah khidmat nasihat kewangan. So dia adalah bermula khidmat kami adalah satu nasihat khidmat kewangan, kedua adalah program perusahaan kredit, dan ketiga adalah pendidikan kewangan. So dia bermula daripada khidmat nasihat kewangan, kaunseling kewangan tu. Di mana individu boleh datang berjumpa kaunselor-kaunselor kami untuk orang kata untuk menambah ilmu pengurusan kewangan dan juga untuk membetulkan aliran tunai mereka jikalau dah terkesan dengan pendapatan yang terjejas seperti sekarang kan. Sekarang ni ramai yang terjejas because of the COVID-19 ni. So daripada sesi kaunseling kewangan tu dengan individu tu, kami akan dapat tahu apa masalah yang kita boleh bantu. Salah satunya adalah program pengurusan kredit. Yang ini yang orang kata macam golong pisang panas sekarang ni. Ramai orang nak. Kalau jika ramai yang nak, because program pengurusan kredit ini adalah satu program di mana kita akan menstrukturkan semula bayaran pinjaman bulanan mereka di atas kemampuan sekarang. Maknanya lebih kurang kita akan merendahkan bayaran-bayaran bulanan itu dan juga kadar faedahnya dengan kemampuan mereka membayar sekarang lah. Yang ini yang penting. Sekarang ni kan kita ramai terjejas individu dengan COVID-19. So saya suruh mereka ni datang berjumpa PBK, jangan malu. Kita hadirkan sesi kaunseling ataupun khidmat nasihat dan kita bantu di mana kita boleh bantu. Dan juga kita ada di samping program pengurusan kredit, kita juga pendidikan kewangan secara online. Yang baru masuk je ke kita laman seseorangan kita. Yang paling baru ni adalah untuk Raya Prihatin Maha Zahir Batin. Itu modul dia. Penuh nama dia. Nak raya ni kan. Nak raya-raya ni kan. So kita ada online learning tu. Individu boleh belajar macam bawa bajet untuk raya ni. Sekali ni kita raya di bawah PKP je lah. Bajet juga kena betul kan. Dan yang terbaru juga mengharungi cabaran. Ini salah satu lagi modul yang kita sedang memang ada di dalam online kita. Ini untuk menghadapi macam mana nak menguruskan keuangan kita di masa krisis ekonomi, krisis sekarang kan. Faham. Itu dia program pengurusan kredit itulah. Okey, tapi sekarang ni Encik Zamri, mungkin ramai lagi antara rakyat Malaysia yang tertipu dengan skamer, yang tak kenal pun skamer ni macam mana. Mungkin Encik Zamri boleh ceritakan sikit, bagi tahu antara situasi-situasi apa benda sebenarnya yang berlaku apabila seseorang tu telah pun di-scam. Ya, dia scam ni kadang-kadang dia sebenarnya kalau scammers ni yang pentingnya diri kita sendirilah. Scammer ni tak akan dapat scam kita kalau kita tak dedahkan maklumat peribadi kita. So modus operandi scammers ni dia akan menggunakan seperti menggunakan panggilan telefon atau menghantar SMS, menghantar link. So kita jangan terpedaya dengan telefon-telefon yang mengatakan diri daripada pihak mahkamah lah, daripada pihak polis lah. Jangan layan cara-cara tu kadang-kadang jangan layan. Dia kadang-kadang menakutkan individu kan. So bila dia takut tu dia akan disclose lah apa dia punya maklumat peribadi. Bila dia dapat maklumat peribadi ni, sekarang ni sistem very canggih kan, IT kan, macam-macam boleh berlaku. So dia akan linkkan akaun number dia dengan akaun number orang tu. So itu yang scam-scam lah. Ya, itulah dia. Macam Marco scam contohnya. Yang Marco scam tu memang hebat lah. Ramai yang tertipu dengan Marco scam ni kan. Okey. Jadi Encik Zamri, seandainya kalau adanya rakyat Malaysia nak dapatkan perkhidmatan daripada AKPK, bagaimana dia boleh hubungi? Ya, boleh. So, mengenai sekarang ni kita masih dalam PKPP kan, bersyarat kan. Cawangan-cawangan kami ada 11 cawangan di seluruh Malaysia. Kita masih beroperasi tetapi pada tahap minimum lah. Maksud saya kita limitkan pelanggan-pelanggan datang. Tapi yang kita beri kemudahan pada customer, pada pelanggan-pelanggan kami, kita sediakan online form, maknanya borang di atas talian. Saya sangat-sangat galakkan individu-individu kalau nak berjumpa AKPK waktu sekarang ni, masuk lawan selamat sesawan kami dan buat appointment dan register dalam borang online tu. Pihak kami, kaunselor kami akan telefon mereka sendiri. So tak perlu datang ke AKPK. Memang kita sebenarnya tak perlu datang ke AKPK.
kita buat je appointment dan pada hari appointment nanti konsul-konsul kami di seluruh cawangan akan telefon untuk membuat untuk memberi khidmat nasihat apa yang kita boleh bantu individu ni. Alright. Faham. Terima kasih Encik Zamri atas perkongsian yang masih saya rasa sangat penting sebab di kala waktu yang orang pun dah hilang kerja, orang sedang pening untuk menguruskan kewangan dan sebagainya, rasanya boleh jugalah rujuk pada AKPK. Ya, jadi Encik Zamri Zainal, Ketua Cawangan Utama Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit Kuala Lumpur, kita ucapkan terima kasih sebab sudi bersama dengan kami bangun pagi ni, borak-borak dengan Borak Kopi Tiam. Okey, terima kasih. Assalamualaikum Encik Zamri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya tak habis lagi cerita pasal scam ni. Kejap lagi kita akan cerita mengenai scam tapi dari terma Islamik pula. Dari sudut Islam. Macam mana pula orang tu menipu cara macam mana? Cara lain ada lagi. Ini konsep syariah. Anda boleh percaya pada kami. Yalah tau. Tapi apa, kita harapkan kita akan berkongsi lagi. Tapi sebelum ni kita nak kongsikan satu usaha yang mana kita nak pujilah orang ni. Dia orang yang OKU, orang kurang kelainan upaya, tapi luar biasa kerja dia sebab apa? Bersungguh-sungguh untuk bekerja menjual barangan di online, secara online. Kita lihat dia adanya cerebral palsy, iaitu kekurangan kemahiran bertutur, tapi still bersemangat untuk membuat jualan online. Kita lihat di sini dia jual barang-barang pakaian kecil-kecil, ada yang stokin apa dan sebagainya, tak kisah, tapi ramai yang puji dan tular bahawa dia bersungguh-sungguh dan dia meminta maaf sendiri. Minta maaf kerana pertuturannya tak jelas, tetapi semangat dia sentiasa ditunjuk barang ini untuk membuat jualan. Mungkin kita boleh ke petik satu video sebab ada juga disediakan video untuk dilihat dia bagaimana dia melakukan jualan. Ya betul. Boleh. Sedangkan kita yang normal ni pun kadang-kadang kita akan mengeluh kalau kita ada masalah, kalau kita rasa hidup kita susah. Ya. Tapi mereka yang kelainan upaya ni, mereka tetap berusaha. Masya-Allah. Kan, menggunakan kudrat mereka yang ada untuk mencari rezeki. Jadi itulah dia. Antara berita yang kita kongsikan kepada anda untuk memberikan inspirasi lah kepada kita semua rakyat Malaysia sekarang ni, di kala kita pun nak mencari duit lebih kan. Ya betul. Kan? Waktu ni lah yang masing-masing dah kena perah otak. Kan? Kita tak tahu, sebenarnya kita tak tahu PKPB ni akan berlanjutan sampai bila. Kita tak tahu PKP akan kembali ke tidak dan sebagainya. So everybody semuanya masing-masing kena berusaha.